وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi Masjid Qaryah Seberang Tuampa, Cikgu Jalal, Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Sia, adik-adik jatuh kuasa masjid, tuan-tuan yang hadir pada pagi ini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, maka subuh ini kita sekali lagi bersama-sama menunaikan solat jemaah subuh, dan seterusnya kita menambahkan sedikit lagi ilmu kita berkaitan dengan alam kematian dan alam akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita teruskan lagi di mana yang telah kita bincangkan sebelum ini, berkaitan dengan bidadari di syurga. Jadi antara yang Allah sediakan di syurga ialah bidadari, iaitu wanita-wanita yang tidak sama dengan wanita-wanita yang ada kat dunia ni, tapi dia adalah disediakan khas dalam syurga, bidadari-bidadari ini, dan dia akan dimiliki di dalam syurga nanti oleh orang-orang penghuni syurga yang lelaki, yang soleh. Yang lelaki memanglah yang masuk syurga itu orang yang soleh semua dia, dan mereka akan memiliki bidadari ini. Setiap orang akan memiliki 2 bidadari. Lebih boleh kalau nak, tapi 2 lah, yang ditentukan 2 bidadari. Yang kedua-dua bidadari ini akan menjadi isteri kepada lelaki-lelaki yang soleh yang masuk ke dalam syurga. Dan kedua-dua bidadari ini sama sahaja. Mereka tidak mencemburui, mereka mempunyai hati yang sama kepada seorang suami dia, dan suaminya dapat memiliki mana sahaja keadaan ataupun rupa bidadari yang dia kehendaki. Itu kelebihan di dalam syurga lah, tuan-tuan. Rahmati Allah, Baik, pagi ini kita masuk pada bab yang 123. Amal salih adalah mahar bagi bidadari. Apa dia mas kahwin? Semasa kita menjadikan bidadari di masa-masa penghuni syurga, menjadikan bidadari itu sebagai isterinya. Apakah dia mas kahwin dia? Nanti kita akan tahulah berapa banyak mas kahwin dia. Di dalam syurga ni sesuatu yang tak sama dengan dalam dunia ni. Sebab itu jangan kita samakan mas kahwin di syurga dengan mas kahwin di dunia, tuan. Dalam firman Allah yang maksudnya dalam surah Al-Baqarah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahawa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dan dalam syurga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Rezeki yang di dalam syurga, Allah berikan rezeki buah-buahan lah.
Maksudnya buah-buah ni adalah sesuatu yang baik, yang berkhasiat tinggi, ya. Sebab itu dalam Quran yang disebutkan watini wa zaituni wa turi sini wa hadzal baladil amin, Allah sebutkan buah-buahan yang ada di Timur Tengah, yang ada di negeri-negeri Arab, buah tin dan buah zaitun terbaiklah. Walaupun kita rasa buah tin dan buah zaitun tu tidaklah menjadi kegemaran kita sebenarnya, tetapi Allah sebutkan dia adalah buah-buah yang terbaik yang Allah sediakan, ya. Dan juga itulah buah-buah yang ada di dalam syurga, dan juga macam-macam buah-buah lagi lah tuan-tuan dan puan. Sebab itu Nabi Ibrahim bila berdoa selepas mendirikan Kaabah, apa doa Nabi Ibrahim? Rabbij'al hadza baladan aminan, ya, warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, ya, negeri yang aman, dan kurniakanlah, ya, penduduknya, warzuq ahlahu minas samarat, kurniakanlah penduduknya rezeki daripada buah-buahan. Itu pun didoakan oleh Nabi Ibrahim AS. Sebab itu di Mekah, kalau kita pergi Mekah musim haji ke musim umrah, kita jumpa semua jenis buah, ya. Buah yang tak ada kat sini kita jumpa kat sana, buah yang ada di sini pun kita jumpa kat sana. Apa dia buah yang ada kat sini jumpa kat sana? Buah rambutan ke, buah manggis ke, buah durian ke, semua ada di Mekah, ya. Semua sampai kat sana. Dan buah-buah yang kita tak ada kat sini akan kita temui buah-buah tersebut di sana. Banyaknya hasil buah-buahan kat dunia ni akan sampai ke Mekah dan dapat dinikmati bukan sahaja oleh penduduk Mekah, tapi mereka-mereka yang datang berziarah ataupun menunaikan haji di Mekah, menunaikan umrah di Mekah, ya. Dan yang penting sekali disebutkan dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 25 ini, iaitu di dalamnya, ya, ada isteri-isteri yang suci. Inilah bidadari, ya. Di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Siapa yang kekal? Bidadari itu kekal di dalam syurga. Dan mereka-mereka yang masuk syurga juga adalah kekal di dalam syurga selama-lamanya. Jadi bandingkanlah tuan-tuan, ya, amalan yang sedikit kita buat tapi dibalas dengan balasan yang kekal abadi, dengan penuh kenikmatan dan keistimewaan. Walaupun sikit kita buat, sebab itu kita buat apa-apa amalan saja kat dunia ni, sama ada solat kita ke, zakat kita, haji kita ke, sedekah kita, balasannya adalah berkali-kali ganda, okay, di akhirat besok di dalam syurga, dan kekal abadi kita di sana, kekal abadi. Yang kita duduk kat dunia hari ni, berperang, bergaduh, berbunuh-bunuhan satu sama lain, hanya sementara saja tuan-tuan. Kalau kita tengok peperangan yang berlaku di Palestin, di Gaza sebagainya, ya, mereka-mereka yang terbunuh, ya, tentera Israel yang terbunuh itu semua muda-muda belaka. Bukan yang pergi perang tu orang tua-tua, orang muda-muda, ya. Sebab itu dalam masa peperangan di antara Iraq dengan Amerika dahulu, ya, dibuat perkiraan berapa ramai yang mati. Kebanyakan yang mati adalah orang-orang muda yang umur 27 tahun ke bawah. 23 tahun, 20 tahun masuk tentera, masuk perang, mati seramai lebih kurang 4,000 orang dalam tempoh peperangan tersebut, ya. 4,000 orang mati yang muda-muda, ya. Jadi mati muda ni adalah mati bukan saja disebabkan umur dan ajal dah sampai, tetapi oleh kerana adanya berbagai-bagai bencana ataupun penyakit dan berbagai-bagai peristiwa yang berlaku, peperangan dan sebagainya. Ramai orang mati muda dalam peperangan dunia pertama, dalam dunia kedua. Dalam peperangan dunia kedua lebih kurang 60 juta orang mati dalam peperangan dunia kedua. Kebanyakan orang muda. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, sebahagian dari kalian menikahi Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan di dunia ini dengan mas kahwin yang mahal, dengan mahar yang mahal. Kita kahwin di dunia ini
Yang mahal tu bukannya mas kahwin tuan. Yang mahal tu ialah apa? Hantaran. Okay? Hantaran tu bergantunglah kepada kehendak golongan ataupun pihak wanita. Tapi kalau ikut mahal je, sama je. Mas kahwin kalau kat Negeri Sembilan ni, berapa mahal dia? Kalau yang anak dara berapa? 200. Yang janda 100. Itu mas kahwin. Tapi hantaran lain. Tengok zaman lah. Tengok zaman. Zaman tuan-tuan dulu mungkin ada 1,000, 2,000. Tapi zaman sekarang ni tak ada kurang daripada 10,000. 10,000 ke atas lah. 12,000, 13,000. Jadi semua ni ada berlaku di dunia. Tapi di akhirat macam mana pula? Mas kahwin kepada bidadari ni. Bidadari apa ni, dan memilih meninggalkan bidadari. Kita kahwin kat dunia, seolah-olah kita tak ada kat bidadari. Bukan tak ada, tapi belum sampai masa lagi. Yang maharnya bidadari di syurga itu, mas kahwinnya ialah sebanyak berapa? Hanya segenggam makanan saja. Kalau beras, segenggam beras. Mas kahwin untuk bidadari di syurga. Ataupun segenggam tamar, ataupun buah kisra, untuk disedekahkan. Sedekah dia. Maknanya begitu murah sekali mas kahwin di syurga, tetapi mendapat bidadari yang paling cantik sekali, yang tak ada bandingannya kat dunia ni. Bidadari yang kekal di syurga dan tak ada bandingan kecantikannya di dunia. Seperti mana yang sebutkan sebelum ni, kalau bidadari itu turun kat dunia, dia pakai gelang pun cukuplah, cahaya matahari akan padam, akan mengatasi cahaya. Terangnya matahari itu akan diatasi oleh cahaya gelang yang dipakai oleh bidadari. Tak payah lagi pakai matahari, dah pakai gelang bidadari. Kalau diturunkan bidadari itu ke dunia ni, dunia ni akan jadi apa? Terang benderang. Tapi bidadari adalah penghuni syurga, dia tidak akan diturunkan di dunia, tuan. Imam Sahnun berkata, tersebutlah di masa seorang lelaki yang bernama Sa'id. Ibunya adalah seorang yang rajin beribadah. Ibunya ini selalu solat malam diimami oleh anaknya tersebut. Anak dia jadi imam, ibunya jadi makmum. Ibunya ini selalu solat malam diimami oleh anak tersebut. Apabila puteranya tersebut merasa mengantuk dan ingin tidur, maka ibunya akan berkata kepadanya, "Wahai Sa'id, sesungguhnya orang yang ingin mentaati Allah Subhanahu wa taala dan ingin meminang bidadari tidak akan mahu dilalaikan oleh tidur, tidak akan mahu dilalaikan tidur." Putranya pun terbangun dengan segera. Jadi ibunya selalu ingatkan pada anaknya. Anaknya selalu jadi imam, ibunya jadi makmum kepada anaknya. Tapi anak ni muda lah, tuan ya. Budak-budak muda ni mengantuk, bangun malam. Ibu jadi bangun malam untuk solat dan selalu minta anaknya jadi imam. Tapi ada waktunya anak tu mengantuk, maka ibu diingatkan, "Wahai anakku Said, hendaklah mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Allah, dan kalau ingin meminang bidadari, janganlah dilalaikan oleh tidur. Bangun balik anak itu." Itu pada waktu dahululah. Tapi pada waktu kita sekarang, boleh tak kita ingatkan anak kita macam tu? Agak apa kata anak kita lah. Bangun, tidur tengah malam ni, bangun. Main sunat tahajud ke, sembahyang apa ke waktu tengah malam. Besok nak meminang bidadari. Dia tak mahu. Kalau bangun tengah malam nak tengok bola, tak mahu. Kata suruh meminang bidadari, tak jadi apa pada dia orang. Sebab roh tu tak sampai lagi pada dia. Semangat tu tak sampai lagi pada dia. Semangat untuk mendapatkan nikmat di syurga, balasan syurga ni,
belum sampai lagi. Ya. Kecuali orang-orang yang telah diberi taufik dan hidayah. Ya. Anak-anak muda yang diberi taufik dan hidayah, dia ingat pada masa akan datang ni, ya, dia akan mendapat balasan syurga daripada Allah SWT, dan di dalam syurga itu ada bidadari. Kalau hendak bidadari, ya, janganlah habiskan masa dengan tidur sahaja. Ya. Sabit Al-Bannani rahimahullah pernah bermimpi. Ini seorang tabi'in dia, rahimahullah, seorang tabi'in. Sabit Al-Bannani nama dia. Pernah bermimpi bertemu dengan bidadari syurga. Dia mimpi jumpa bidadari lah. Ya. Ini bukan senang nak mimpi jumpa bidadari ni. Kadang kita fikir kita jumpa bidadari, tapi sebenarnya kadang-kadang jelmaan. Ya. Kalau syaitan pun boleh jelma macam bidadari. Ya. Iblis pun boleh menjelma. Jin pun boleh menjelma. Kadang-kadang orang bunian pun boleh menjelma sebagai bidadari. Kita pemimpi. Ya. Tapi ini orang alim, orang ulama ataupun orang yang saleh, betul-betul dia mimpi bidadari. Ya. Memang dia dikurniakan, ya, Allah beri dia mimpi bidadari. Beliau pun bertanya kepada bidadari tersebut, siapakah yang akan memilikimu? Bidadari itu pun menjawab, orang yang mendirikan solat pada malam hari ketika orang lain tidur. Inilah, ya, orang-orang yang akan memiliki bidadari di syurga, iaitu orang yang bangun solat tengah malam, ya, dan sedangkan orang lain tidur, dia bangun, ya, untuk mendirikan solat. Itu jawapan bidadari tersebut. Dan orang-orang itulah yang akan memiliki aku di syurga nanti, iaitu orang yang bangun tengah malam tidur dan sedangkan orang lain tidur. Ya, orang yang bangun tengah malam solat sedangkan orang lain tidur. Dalam cerita lain dikatakan ada orang memimpi melihat wanita yang paling cantik. Ia pun bertanya, siapakah yang akan memilikimu? Wanita itu pun berkata, orang yang mengkhatamkan bacaan Quran, ya, bacaan Qurannya sebanyak 4,000 kali. Orang yang khatam Quran 4,000 kali. Itulah orang yang akan memiliki bidadari di syurga. Kita berapa kali dah? Ada harapan tak kan? Boleh tak 4,000 kali kita khatam Quran? Ya? Tak duduk diam lah kita. Hari-hari baca Quran boleh juga, ya, kalau diusahakan. Ya? Tetapi tak ramai yang mungkin mampu untuk mengkhatamkan Quran 4,000 kali. Ya. Yang boleh kita khatam bulan Ramadan je. Itu pun bulan Ramadan tu campur-campur, tadarus tu campur-campur masing-masing, ya. Boleh bagi-bagikan juzuk, kemudian khatam Quran. Lepas tu yang paling utama sekali buat apa? Buat majlis khatam Quran. Yang khatam Quran tu buat beramai. Katalah 30 orang ambil bahagian, seorang ambil satu juzuk, 30 orang 30 juzuk. Ya. Cepat habis, cepat buat majlis khatam Quran. Macam itulah yang berlaku sekarang ni. Ya. Sedangkan apa yang dituntut kepada kita ialah tiap-tiap orang tu sendiri khatam Quran 30 juzuk. Ini sebenarnya boleh berlaku kalau disusun balik tadarus yang ada di masjid-masjid dan surau-surau ni. Tiap-tiap orang khatam satu Quran 30 juzuk sepanjang bulan Ramadan ni. Baru kita buat majlis khatam Quran. Kalau seorang satu juzuk dan ada 30 orang 30 juzuk, baru nak buat majlis khatam Quran, itu tidak menggambarkan setiap orang khatam Quran. Ya. Kalau pun kita khatam Quran, tuan-tuan, satu Ramadan tu, khatam Quran satu Ramadan tu, setiap orang Quran 30 juzuk. Kita berapa banyak Ramadan yang kita tempuh dalam masa sepanjang hayat kita? Ada tak 30 Ramadan? Ada tak 100 Ramadan? Tak sampai, umur kita tak sampai 100 tahun. Ya? Jadi kalau kita nak sampai 4,000 kali khatam Quran tu, kita tak jumpa 4,000 kali Ramadan. Kalau kita khatam pun 30 kali Ramadan ke 40 kali Ramadan pun dah cukup kuat dah. Jadi untuk kita mencapai seperti mana yang dicapai oleh orang ni, dapat memiliki bidadari sebab dia khatam Quran 4,000 kali. Ya? Jadi dalam cerita tersebut
Dikatakan bahawa orang tersebut pun meninggal dunia setelah mengkhatamkan bacaan Al-Quran sebanyak 4,000 kali. Dia habisnya khatam Quran, dia pun meninggal dunia. Tu bidadari nak jumpa lah tu. Dia pun meninggal dunia dan pas 4,000 kali khatam Quran. Dia meninggal dalam keadaan yang sangat kurus, bagaikan wadah air yang terbuat daripada kulit yang lusuh dan usang. Jadi nak khatam 4,000 kali ni sampai kurus kering badan dia. Sampai jadi kurus badan dia untuk dapatkan khatam Quran 4,000 kali. Habis dia khatam Quran 4,000 kali, dia pun meninggal dunia. Jadi ini sesuatu jihad lah. Jihad yang mana kita buat sesuatu itu dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya orang ni mimpi, dia kata 4,000 kali khatam Quran, boleh memiliki dia. Dia pun usaha sungguh-sungguh 4,000 kali. Tapi habis saja dia pun meninggal dunia. Ini yang berlaku. Adalah peristiwa orang yang mimpi dengan jumpa dengan bidadari ini, tuan-tuan. Syekh Nasrul Qari pernah berkata, aku pernah tertidur hingga solat tahajudku pun tertinggal. Syekh ni Syekh Nasrul Qari nama dia. Dia tertidur dan pada malam tu dia tak dapat menunaikan solat sunat tahajud dia, tertinggal. Lalu aku pun bermimpi melihat wanita yang tercantik. Malam tu dia terlupa sembahyang sunat tahajud, dia mimpi. Tetapi dia mimpi jumpa wanita cantik malam tu. Aku tidak pernah menyaksikan wanita secantik dirinya. Ia membawa secarik kertas yang berisi tulisan. Wanita tu datang ke dia bawa kertas yang ada tulisan di dalam kertas tersebut. Wanita itu pun berkata kepadaku, apakah anda boleh membaca? Aku pun menjawab, ya. Boleh tak baca ni? Kata dia. Wanita itu pun menyerahkan kertas itu kepadaku yang ternyata bertuliskan. Maka aku membacalah tulisan dalam kertas itu. Ini Syekh Nasrul Al-Qari. Jumpa mimpi seorang wanita. Malam tu dia tak terlupa sembahyang sunat tahajud, tapi datang mimpi wanita tu bawa keping kertas. Boleh tak baca ni? Maka dia pun diberi kertas tersebut dan dia baca apa tulisan dia. Inilah tulisan dia, merupakan nasihat. Apa nasihat dia? Angan dan kesenangan telah melalaikanmu. Angan-angan dan kesenangan telah melalaikan. Dia angan-angan inilah yang melekakan kita, tuan-tuan. Sedangkan kita, apa yang Tuhan beri pada kita, nikmat, rezeki dan sebagainya, dah cukup dah. Tapi angan-angan kita lebih tinggi daripada itu. Yang baru-baru ni kita baca budak muda yang menang duit apa? 67 juta. Ingat tak? Yang keluar khabar baru ni. Dia menang duit judi ke duit bukan cepu emas. Dia menang 67 juta. Dia yang paling kaya sekali. Menang dengan mudah 67 juta. Dulu-dulu pun ada berlaku ni, tuan-tuan. Seorang yang ada kedai basikal, dia masuk tandingan, menang, dapat 1 juta. Jadi orang lain pun berangan-angan lah. Kalau lah dapatlah aku duit 1 juta ni, kadang ditanya, nak buat apa dengan duit 1 juta ni? Apa angan-angan kita pula lepas dari itu? Lebih banyak lagi benda nak buat. Duit dapat 1 juta, tapi banyak benda yang kita nak buat, yang akhirnya duit 1 juta tu tak cukup. Jadi ini yang dikatakan angan-angan. Kadang-kadang dah dapat, tapi kita angan-angan kita lebih tinggi daripada itu. Jadi inilah yang melalaikan kita. Kesenangan dan angan-anganlah yang melalaikan kamu. Dalam tulisan yang diberi oleh bidadari wanita cantik tersebut, dari syurga Firdaus dan menyunting bidadari. Lelapnya tidur telah melalaikannya. Jadi nak menyunting bidadari di syurga Firdaus, tetapi kerana tidur kita dilalaikan dengan tidur.
iaitu dari kehidupan yang paling nikmat sekali. Bersama mereka bidadari di kamar syurga, bangkitlah dari tidurmu kerana tahajud dan membaca Al-Quranul Karim lebih baik daripada tidur. Itulah tulisan dalam kertas itu. Sembahyang sunat tahajud, solat tahajud adalah lebih baik daripada tidur untuk mendapatkan bidadari di syurga Firdaus, ya. Dan bersama mereka dengan bidadari ini di dalam kamar bersama bidadari tersebut. Tapi syaratnya hendaklah bangun daripada tidur dan tunaikan solat tahajud. Orang lain tidur, kita solat tahajud, ya. Jadi sunat solat tahajud ni tuan-tuan dan puan wajib pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sunat kepada kita. Dalam Quran Allah sebut wa minal laili fatahajjat bi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjat bi, dan naklah di waktu malam, tengah malam 1/3 akhir malam, bangunlah untuk solat tahajud. Ini untuk Rasulullah. Fatahajjat bi, naklah kamu bangun untuk solat sunat tahajud. Nafilatan laka, nafilah tu maknanya sebagai tambahan kepada solat 5 waktu tu. Maka solat sunat tahajud bagi Rasulullah adalah tambahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Jadi Rasulullah bukan 5 waktu saja solat wajib dia, 6 waktu, sebab Rasulullah kena solat sunat tahajud. Okay. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan kata Allah Subhanahu wa taala, an yab'asaka rabbuka, Allah akan meningkatkan kamu, membangunkan kamu, menaikkan kamu maqaman mahmuda, pada kedudukan yang terpuji. Jadi kita solat sunat tahajud ni, solat tahajud ni adalah kerana nak mendapatkan kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sebagai orang biasa, sunat sahaja solat sunat tahajud ni. Pulanglah kita nak lakukan ataupun tidak lakukan. Tapi kalau kita nakkan bidadari, bangunlah tengah malam solat sunat tahajud, sedangkan orang lain tidur. Malik bin Dinar rahimahullah, ni seorang tabi'in, pernah berkata, aku mempunyai sebuah wirid yang selalu aku baca pada tiap malam. Dia ada wirid dia, wirid khas dia, tiap malam dia baca, Malik bin Dinar ni. Tapi pada satu malam aku tertidur hingga tidak membaca wirid tersebut. Malam tu dia tertidur dan tak sempat nak baca wirid tu. Dalam tidur itu pun aku bermimpi melihat seorang wanita yang paling elok parasnya. Dalam tidur dia mimpi. Di tangannya ada secarik kertas berisi tulisan. Wanita itu pun bertanya kepadaku, apakah anda boleh membacanya? Aku pun menjawab ya. Lalu ia pun memberikan kertas itu kepadaku yang ternyata bertuliskan. Sama juga macam mimpi siapa tadi? Syekh Nasrul Qari tadi mimpi, dibagi kertas yang ada tertulis dalamnya. Apa tulisannya? Tidur telah melalaikan dari mengejar angan-angan tentang bidadari di syurga. Itu tidurlah yang jadikan kita lalai untuk mengejar bidadari syurga. Hidup di dalamnya kekal tanpa kematian. Hidup di dalam syurga adalah kekal. Tidak ada kematian lagi selepas akhirat ni memang tak ada kematian dah. Bila masuk syurga, masuk neraka pun tak ada kematian. Orang-orang kafir yang dibakar dalam neraka tak mati. Dibakar dalam keadaan masih hidup dan mati, kemudian hidup balik. Dia tak mati, sentiasa dalam keadaan dibakar dan tak mati-mati. Bercanda bersama bidadari yang elok di dalam tenda. Maknanya bercanda ni bergurau lah dengan bidadari di dalam tenda ni, dalam tempat yang khas tu. Bangunlah dari tiduran kerana tahajud dan membaca Al-Quranul Karim lebih baik dari tidur. Jadi bangunlah tengah malam, bayang solat sunat tahajud dan membaca Quran itu adalah lebih baik daripada tidur. Dan itulah yang disebutkan oleh bidadari tadi, kalau nak dapatkan aku, bangunlah tengah malam dan solat sunat tahajud.
Ini bagi kita kalau nak dapatkan bidadari di akhirat besok, kita di dunia ini dalam masa yang singkat dan usia kita yang pendek ini, lakukanlah solat sunat tahajud. Kemudian seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, bab yang ke-124. Apabila seseorang menikahi wanita perawan di dunia, maka itulah yang akan menjadi isterinya di syurga. Ya. Bila kita menikahi seorang wanita yang cantik di dunia, maka itulah juga yang akan jadi isteri kita di syurga nanti. Ya. Bermaksud dia tuan-tuan. Diriwayatkan oleh Malik radhiyallahu anhu bahawa Zubair bin Awam radhiyallahu anhu adalah seorang yang banyak memukul isterinya Asma binti Abu Bakar. Ya. Sahabat pun tuan-tuan ada juga yang kasar dan juga melakukan keganasan kepada isteri dia seperti Zubair bin Awam ni. Zubair bin Awam selalu memukul isterinya. Isterinya bukannya anak sebarang orang. Isterinya ialah Asma binti Abu Bakar, iaitu anak kepada sahabat Abu Bakar bin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Zubair bin Awam ni kahwin dengan Asma binti Abu Bakar, tapi dia selalu pukul isteri dia. Pada satu hari Zubair bin Awam pun memukul isterinya setelah isterinya tersebut keluar daripada rumah tanpa izinnya. Dia pukul pun ada sebab lah. Isteri keluar pada rumah tanpa minta izin daripada dia, maka suami pukul dia. Jadi kalau kita fikirkan, sahabat pun, Zubair bin Awam ni sahabat pun melakukan sedemikian, memukul isteri dia. Dia memukulnya dengan keras setelah membandingkan rambut Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan isteri keduanya. Bila dia tengok rambut isteri pertamanya Asma bin Abu Bakar dengan isteri keduanya, dia buat perbandingan, dia dapati ada sedikit yang tak kena dengan hati dia, dia pukul isterinya. Memang isteri keduanya lebih mancung hidungnya daripada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Kerana itulah Asma binti Abu Bakar telah sering mendapatkan pukulan. Jadi isteri keduanya lebih cantik. Isteri pertamanya Asma binti Abu Bakar tak berapa cantik, hidung pun tak mancung, isteri keduanya mancung. Jadi Zubair bin Awam ni selalu pukul isterinya, isteri yang pertama ni. Walaupun isteri yang pertamanya ini Asma binti Abu Bakar adalah anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ini peristiwa yang berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya zaman yang dikatakan zaman terbaik, zaman sahabat-sahabat yang sentiasa mengikut sunnah Rasul dan sebagainya, mendapat nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga perkara-perkara yang seperti ini berlaku. Ada apa yang berlaku tuan-tuan? Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha pun mengadu kepada ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Asma mengadulah kepada ayah dia. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkata kepadanya, "Wahai putriku, bersabarlah." Itu saja jawapan mak ayah dia. "Bersabarlah wahai putriku, sesungguhnya Zubair adalah orang yang saleh." Apa kata Abu Bakar? Zubair itu, suami kamu itu adalah orang yang saleh. Zubair bin Awam. Mungkin dialah yang akan menjadi suamimu di syurga. Jadi janganlah begitu sedih sangat. Bersabarlah sebab Zubair ini orang saleh dan mungkin kamulah yang akan jadi isterinya besok di syurga. Sesungguhnya aku pernah mendengar bila ada orang yang menikahi wanita perawan, maka wanita tersebut akan menjadi isterinya di syurga. Jadi itulah sahaja nasihat ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Mungkin kamu akan jadi isterinya di syurga. Dan bila kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang cantik, walaupun Asma kalau dibandingkan isteri kedua Zubair bin Awam, dia Asma ni kurang cantik, tapi termasuk golongan yang cantik juga. Jadi orang yang cantik semasa kita nikahi dia kat dunia, besok di syurga dialah yang akan menjadi isteri kita. Jadi syaratnya tuan-tuan mestilah
walaupun cantik ya, tetapi mestilah orang yang solihah, orang yang soleh, perempuan yang solihah, perempuan yang sabar ya, dengan apa, dengan kehidupan kat dunia ni kena sabar ya. Orang perempuan ni ataupun orang lelaki juga kena sabar dengan kehidupan keluarga sebenarnya ya. Dalam bersabar dengan isteri ya. Sebab apa? Ada orang yang datang jumpa Sayyidina Abu Bakar, jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab, nak mengadu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab tentang isteri dia. Isteri dia sangat kuat bersungut, sangat kuat bersungut dan meletihkan dia setiap hari. Dia tak tahan dah. Dia pun pergilah jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab, nak mengadu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab tentang isterinya yang kuat meletihkan dia. Bila dia sampai ke rumah Umar Al-Khattab, dia dengar isteri Sayyidina Umar Al-Khattab juga sedang meletihkan Sayyidina Umar Al-Khattab, sedang meletihkan lagi teruk lagi pada isteri dia. Kalau macam ni tak payah mengadu lah. Sama je. Isteri Sayyidina Umar Al-Khattab pun selalu meletihkan Sayyidina Umar Al-Khattab, dan dia tadi nak mengadu supaya dapatlah nasihat daripada Umar Al-Khattab. Sedangkan Umar Al-Khattab pun berhadapan dengan isteri yang kuat meletih, tuan. Jadi kalau kita ambil iktibar daripada ini, tuan-tuan, yang dirahmati Allah, banyak juga yang kita dapat iktibar. Terutama sekali saya bila mengingatkan perkara ini, banyak wanita-wanita Arab ni memang kuat meletih, tuan-tuan. Banyak orang-orang kita yang kahwin dengan wanita-wanita Arab. Dia pergi belajar ke Azhar, kita belajar ke Mekah ke, dia belajar ke Kuwait ke, bawa balik kahwin dengan wanita Arab. Kebanyakan suami-suaminya balik kat sini kerana wanita Arab ni kuat meletih suami dia. Kebanyakan suami-suaminya banyak yang kena sakit jantung. Sebab orang Arab ni kuat meletih. Saya ada seorang pensyarah dulu di UKM, dia mengajar sebelah. Isterinya seorang profesor lah, tapi isteri dia pun kena sakit jantung. Kena sakit jantung. Dan dia ni memang bukan meletihkan suami dia ataupun anak dia kalau dalam rumah dia. Tapi dia ngajar kelas ni, kelas sebelah pun dia marahkan sekali kalau pergi buat bising dan sebagainya. Dia kontrol sebelah sekolah. Orang Arab ni dia kontrol, perempuan-perempuan Arab ni. Dia pensyarah, dia ngajar kelas dia, tapi kelas sebelah pun kalau mengganggu kelas dia, dia akan marah dan letihkan kelas sebelah tu. Ini orang Arab, tapi kata silap saya, dua-dua ni dah meninggal dah. Yang pensyarah Arab ni pun dah meninggal, suami dia pun dah meninggal. Dah dua-dua dah tak ada dah. Jadi apa yang saya dapat kesimpulan, kebanyakan perempuan Arab ni meletih kuat. Dan saya pernah tengok semasa saya pergi umrah, orang perempuan nak masuk lift, ada orang lelaki dalam lift tu, dimaki ni lelaki tersebut. Dia boleh bergaduh dengan lelaki tu, perempuan tu bergaduh, lelaki tu pun takut keluar, dia masuk dalam. Ini apa ni, hebatnya orang-orang perempuan Arab ni, tuan-tuan. Mereka lebih, kadang-kadang ada antara mereka lebih garang daripada lelaki. Jadi bila ada hal-hal yang seperti ini, maka hal-hal keluarga, suami ke isteri ke, maka apa yang dirisaukan oleh Sayyidina Abu Bakar tadi, perlulah bersabar. Kerenah suami ataupun kerenah isteri ni, perlulah bersabar, sama ada isteri ataupun suami bersabar dan kena. Maka ketahuilah wahai saudara, dan perbaikilah akhlak kalian terhadap isteri yang kalian cintai ketika di dunia, agar kalian tetap boleh bersamanya di akhirat. Jadi cintailah ataupun perbaikilah akhlak kita dengan isteri kita di dunia ni,
agar besok di akhirat kita bersama-samanya di dalam syurga, ya, sebagai isteri kita pula di syurga, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Setakat itu lalu tuan-tuan berbagi ini, mudah-mudahan apa yang kita dapat mengetahui pada pagi ini, mudah-mudahan kurang-kurangnya dapat menjadi panduan dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin fi amatin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.